Pergolakan politik kepartian telah menyebabkan dua adun dari PKR meninggalkan parti mereka, sekaligus menyebabkan hilangnya majoriti yang ada pada gabungan Bersatu dan PH. Susulan itu, 4 lagi adun Bersatu juga telah menerima arahan dari Presiden Bersatu untuk lompat kepada PN. Maka dengan itu, pihak lawan kini mempunyai 23 kursi berbanding 13 dari PH, termasuk 2 dari Bersatu. Umum mengetahui bahawa saya mendukung pendirian berprinsip tegas yang dipegang oleh Yang Berhormat Ayahanda Tun Mahathir, iaitu untuk menolak sebarang kerjasama dengan UMNO, khususnya kerana golongan kleptokrat masih menguasai parti itu. Oleh kerana PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Piagam Muafakat Nasional, maka saya memutuskan untuk tidak menerima pelawaan mereka untuk bersama dalam PN Kedah, sambil terus menerajui negeri ini sebagai Menteri Besar. Lebih baik saya menjadi pembangkang dari menyertai satu gagasan politik yang dicemari dengan banyak skandal bertaraf antarabangsa. Saya juga tidak tergamak untuk mengkhianati mandat yang telah rakyat Kedah berikan kepada PH pada PRU 14, dari hidup melutut biar mati berdiri. Seorang Menteri Besar harus meletak jawatan sekiranya terbukti kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan adun. Namun dalam percaturan politik terkini, saya dimaklumkan bahawa tiada satu pun adun-adun Bersatu maupun PKR yang meninggalkan PH menyatakan bahawa wujud apa-apa masalah yang telah saya cetuskan sehingga menyebabkan mereka hilang kepercayaan kepada saya. Yang mereka menjawab apabila ditanya alasan di sebalik kehilangan kepercayaan itu adalah bahawa mereka telah mendapat arahan dari atas. Siapa yang dimaksudkan? Umum juga mengetahui bahawa saya mencabar jawatan Presiden yang disandang oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin di dalam pemilihan Parti Bersatu. Selain itu, atas prinsip yang saya sebutkan tadi, Tun Mahathir pula telah mengfailkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin di Dewan Rakyat. Tentunya dua tindakan kami inilah penyebab kenapa saya hendak dijatuhkan daripada jawatan Menteri Besar Kedah. Malah jelas sekali bahawa Muhyiddin telah membelakangi Bersatu untuk memihak kepada PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar Kedah. Inilah kali kedua beliau lakukan begitu setelah menyebabkan jawatan Menteri Besar Johor dilepaskan oleh Bersatu dan diserahkan bulat-bulat kepada UMNO. Sebenarnya jawatan Ketua Menteri Melaka juga dijanjikan oleh beliau untuk adun anak muda Bersatu. Tapi semua itu janji-janji kosong sahaja apabila adun Bersatu Melaka hilang arah ke sana ke sini dan akhirnya jawatan tertinggi kerajaan Melaka itu diserahkan juga kepada UMNO. Apa pula nasib Menteri Besar Perak? Dengan 6 orang exco dari UMNO, tentunya jawatan Menteri Besar itu juga dituntut oleh UMNO. Dan MB Perak pula dalam keadaan nyawa-nyawa ikan menanti masa untuk rebah saja. Perkara yang sama telah saya alami pada tahun 2016. Kerana tidak puas hati dengan kritikan saya terhadap Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, kerana pelibatan dalam begitu banyak kes penyelewengan dan rasuah berkaitan 1MDB dan sebagainya, maka saya telah dipaksa undur apabila adun-adun BN diarah menarik sokongan daripada saya. Ketika itu, hanya saya seorang yang digulingkan, manakala BN terus kekal sebagai kerajaan. Kali ini pula, bukan hanya saya saja, tetapi seluruh kerajaan PH Kedah dijatuhkan. Yang menerima tamparan sebenar ialah rakyat Kedah yang telah memilih Pakatan Harapan untuk menggantikan Barisan Nasional pada PRU 14 tahun 2018 dulu. Kini yang menang menjadi pembangkang dan yang kalah jadi kerajaan. Itulah yang dimaksudkan sebagai kerajaan pintu belakang atau tebuk atap.
Dan walaupun arahan untuk menjatuhkan saya di Kedah datangnya dari Presiden Bersatu melalui Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tetapi protagonis sebenar masih orang yang sama dengan dulu, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Tujuannya tidak lain tidak bukan semata-mata untuk melepaskan dirinya dari tuduhan pecah amanah 1MDB, SRC International dan banyak lagi skandal-skandal mega yang mencemar nama baik Malaysia di pesada dunia. Lihat saja apa sudah jadi kepada kes pengubahan wang haram yang melibatkan anak Rosmah Mansor, iaitu Reza Aziz, yang dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pendakwaan jenayah itu. Mungkin pelepasan itu merupakan satu petanda kepada kes-kes jenayah yang dihadapi oleh Najib, Rosmah, Datuk Seri Zahid Hamidi dan pihak-pihak tertuduh lain dari UMNO. Kita tunggu dan lihat. Hanya dengan satu kes di mana anak Rosmah dilepaskan, satu dunia sudah tahu. Apabila media melaporkan secara meluas, Malaysia kembali terkenal seantero dunia antara pihak yang PH tumbangkan dalam PRU14 dulu. Kini mereka kembali berkuasa apabila Muhyiddin buka pintu seluas-luasnya kerana mempertahankan kerusi empuk jawatan Perdana Menteri itu. Itulah nasib negara kita sekarang. Saya meredai dengan keadaan ini dan dengan rela hati bersedia melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Apa juga perkembangan politik yang mungkin atau tidak berlaku di peringkat persekutuan, saya dan rakan-rakan PH serta Yang Berhormat Datuk Wira IR Amiruddin Hamzah bertekad untuk bergerak sebagai pembangkang sehingga Dewan Undangan Negeri Kedah dibubar selewat-lewatnya pada bulan Mei 2023. Kami tidak akan melayan mana-mana pihak dari kalangan adun-adun yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat Kedah yang tiba-tiba hendak balik ke pangkuan kami. Kekallah mereka di sana bersama rakan-rakan subahat mereka. Tiada maaf bagimu. Dan kekallah kami bersama rakan-rakan seperjuangan Pakatan Harapan yang telah menewaskan BN dulu. Sejujurnya saya menyatakan bahawa saya dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan tugas dan tanggungjawab semata-mata untuk negeri yang kami sayangi dan rakyat yang kami sanjungi. Tidak ada kepentingan peribadi yang diberikan pertimbangan mengatasi rakyat. Saya ketika ini ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua anggota Exco Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah yang telah menjalankan tugas dengan cemerlang sekali. Tolak 3 orang. Lain-lain ni memang cemerlang. Yang 3 orang lagi khianat. Saya harap masa depan mereka terus cerah dalam apa juga keadaan sekalipun. Dan kami telah berjanji untuk terus bersama sampailah ke PRU 15 insyaAllah dan seterusnya. Saya ingin mengucapkan seikhlas-ikhlas terima kasih kerana pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan di Kedah yang telah memberikan kerjasama yang amat baik dalam merealisasikan dasar dan pendekatan kami. Terima kasih khas saya tujukan kepada seluruh rakyat Kedah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk membentuk kerajaan baru pada tahun 2018 dan menerima hala tuju dan cara pentadbiran PH. Dengan penuh hormat dan takzim, saya ingin menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Kebawah Duli Yang Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya pada bila-bila masa saya memerlukannya. Sesungguhnya rakyat dan saya bertuah kerana berada di bawah naungan tuanku yang sentiasa prihatin dan mengambil berat tentang keadaan rakyat baginda. Pagi ini, saya telah sembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan bahawa atas sebab saya telah kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, maka dengan ini saya melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman berkuat kuasa serta-merta. Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT terus mengekalkan keamanan dan memakmurkan negeri dan rakyat Kedah dengan penuh keberkatan, keredaan dan kerahmatan hendaknya.
Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, any questions? Dah cukup dah. Panjang sangat kan? Complete. Okay. Ada yang perlu. Very good. Sorry? I'm sorry? Legally challenged. You mean bring it to court? No. Although it's not the preferred approach in changing governments, we prefer a change of government to happen in general elections. But the way of moving state assemblymen across to the other side, for now, is a legal approach. It is acceptable legally. Our state constitution allows for it. So therefore, I don't see any reason for us to lodge a complaint or to bring it to court. The last time in 2016, I asked you what was the last word, your last words. Huh? Defiance. I remember. So how about now? Oh yeah, still very much defiance. We're still fighting on because it's the same culprit actually. Yeah, Najib is still behind the scenes. And would you like to comment on Najib's latest statement about, I didn't read it. the projects, mega project that's been given to your brothers? Oh really? Okay. Well, I think we should look at some of the stuff that he's done. I mean, it's worldwide news, kan? I mean, the Attorney General of none less than the United States of America says that it's the largest case of kleptocracy in human history. So, such is how such is how famous we are in the eyes of the world. But Najib's claims, is it valid? The things that he said in his I've not read it, so I won't be able to comment. Ada lagi soalan lain? Ya. Kan SOC ada pegang jawatan Presiden KFA juga, adakah lepasan jawatan keluarga yang besar juga merupakan jawatan Presiden KFA? Ya, biasanya begitulah. Jadi kali pertama yang sama berlaku, saya telah mengemukakan peletakan jawatan saya sebagai Presiden KFA. Jadi kali ini pun saya terpaksa melakukan yang sama. Krisis dengan saya tak Indi ni berlaku 2 kali kan, dan situasi pun lebih sama. Tapi kali ni Syed kata adu tu dapat arahan daripada pusat kan. Ya. Jadi nampaknya dia mencetak tulis dan melangkaui undian bersihkan. Jadi macam mana kita tengok? Bukan Syed akan bawa kepada peringkat tertinggi untuk tengok balik tu kan? Saya sebut dalam kenyataan media saya sebentar tadi bahawa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah ialah apabila seorang menteri besar itu telah kehilangan kepercayaan majoriti dari kalangan adun, ya. Jadi perkataan hilang percaya ni kalau kita fahami mesti ada sebab kan. Dia mula-mula dia percaya, lepas tu dia hilang kepercayaan. Jadi hilang tu apa sebabnya? Jadi adakah arahan daripada atas itu boleh dianggap sebagai alasan yang boleh diterima di dalam hilang kepercayaan? Itu sebabnya saya bangkitkan perkara itu. Jelas sekali ini arahan daripada atas. Malah diakui pun oleh keempat-empat adun daripada Bersatu dan 2 daripada PKR yang bekas PKR, daripada ketua-ketua mereka. Yang Bersatu jelas sekali daripada Tan Sri Muhyiddin sendiri. Jadi dan kita tahu saya pun bertanding presiden nak langgak dia. Jadi mungkin tak tahulah, rasa tak berapa yakin dalam pertandingan ni, maka dia terpaksa mengambil tindakan yang agak
drastik lah dengan mencari cara untuk menggulingkan saya sebagai Menteri Besar. Adakah benda ni akan menjejas pertandingan untuk Presiden Bersatu ni? Langkah ni akan menjejas peluang Datuk Seri ni? Dan kalau kita faham politik di Malaysia, khususnya politik orang Melayu, orang yang diaib selalunya mendapat simpati, selalu mendapat sokongan yang lebih lagi daripada orang yang mengaibkan. Jadi saya sebenarnya menerima baik tindakan yang mereka ambil ke atas saya, dan ianya menyebabkan semangat kita lebih membara. Dan kalau tengok daripada mesej-mesej yang kita terima, orang yang atas pagar pun dah marah. Jadi ini bagi saya memberi keyakinan bahawa saya mampu untuk menjatuhkan beliau sebagai Presiden Parti. Datuk Seri, macam mana Datuk Seri melihat hala tuju politik Datuk Seri selepas insiden ini dan mungkin ke depan dalam tempoh 3 tahun ini? Macam biasa, kerjaya politik saya memang banyak turun naik, dia tak pernah mendatar. Lebih banyak turun daripada naik kot. jadi pun salah satu episod biasa sajalah. Ini dah liku-liku hidup. Ya. Dengan peletakan jawatan seorang Menteri Besar, maka secara automatik semua exco pun tergugur daripada jawatan. Ada dakwaan kata Pakatan Nasional dia dapat 25 sokongan ADUN sebenarnya bukan 23. Tak, Katanya dua daripada ADUN PH yang bagi sokongan. Tidak, itu tidak benar. Setakat yang saya tahu, dan itu boleh kita sahkan, hanya 23. 23 pun cukup lah. 10 tu beza daripada kami punya kan. Nak takut apa lagi kalau ada 10 kan. Jadi semua sokong YB Sanusi jadi MD ke ataupun ada? Itu kena tanya mereka. Mungkin selepas ini PhD kita akan buat road tour ke untuk Ya. menjelaskan kepada rakyat Kedah Ya. tentang apa yang Mesti dah sebab yalah, bayangkanlah mungkin masih ada kekeliruan di kalangan rakyat kenapa perkara ini berlaku di tengah-tengah penggal, sambil-sambil kita menghadapi COVID-nya dengan bulan puasanya, kita nak beraya ni, tukar kerajaan, tukar MB ya, jadi ada yang tanya saya apa kena letak jawatan, tak boleh ke pegang sampai habis penggal. Jadi benda macam ni saya kena terangkan lah. Jadi kami dah bersetuju, kita akan menyediakan satu takwim, satu jadual untuk kita bergerak ke semua daerah-daerah memberi penjelasan mengenai perkara ini. Malam esok dah ada FB live dah. Malam esok. Saya pun dah banyak masa dah boleh tak ada kerja. Tak ada. Okey, kita lagi. Ya. Dah decide untuk jawatan ketua pembangkang ke ataupun? Belum ni. Anything else? Jadi saya ambil kesempatan ni jugalah. Ya. I'm sorry. Keadaan gelora ni politik ni, kemungkinan Kedah akan jadi mangsa dari segi ekonomi dan kita ada masalah COVID juga. Apa pandangan Datuk Seri dengan keadaan percaturan politik ni? Okey, dari segi kesan daripada COVID, memang semua orang terkesan lah, bukan Kedah saja tapi semua negeri, semua negara ya. Tadi saya sebut Jerman pun dah menghadapi kemelesatan ekonomi, negara yang begitu maju Jadi akibat daripada perubahan kerajaan ini, itu kita kena tunggu dan lihat lah. Saya dah beri amaran bahawa kalau mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik-baik mungkin, kurang-kurang menyamai prestasi yang telah kami tunjukkan, maka tentunya kami akan bersuara bagi pihak rakyat. Jadi kita semua doakanlah agar ekonomi kita tidak terlalu terjejas, tapi we have to be prepared for the worst. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua wakil-wakil media
yang sepanjang perkhidmatan kami dalam kerajaan ni telah memberi liputan yang begitu baik sekali. Sekali sekala sajalah adalah laporan-laporan yang agak menyinggung perasaan kami, tapi tak apalah, itu biasalah kan. Jadi kami juga mohon ampun dan maaf kalau ada apa-apa salah silap tu. Sebagai manusia biasa ni, kami ni tak terlepas daripada buat kesilapan. Dan kita harap lepas-lepas ini pun tolonglah beri liputan media yang penuh fakta, yang balanced, ya, yang adil bagi kami sebagai pembangkang baru. Dan kami bersedia untuk menjawab apa juga soalan yang tuan-tuan perempuan kemukakan kepada kami untuk menjelaskan mengenai apa juga keadaan di dalam negeri dan negara kita ini, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.